Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua yang sudi mengikuti sesi webinar kita pada hari ini, tidak kira di mana sahaja anda sedang berada sekarang. Hari ini merupakan sesi webinar kita yang ketujuh dan kami bersiaran di platform page Facebook Jabatan Kesihatan Negeri Pahang. Anda akan bersama-sama dengan saya, moderator anda pada hari ini, Harashida binti Muhammad Irani, Pegawai Sains Pemakanan daripada Klinik Kesihatan Bandar Mentakap Temerloh. Dan kita akan bersiaran selama 1 jam sehingga pada pukul 4 nanti. Okey, mana-mana yang baru masuk, harap anda semua boleh kekal bersama kami sehingga ke hujung rancangan, ke hujung webinar ini nanti. Dan jemput untuk like, follow page Jabatan Kesihatan Negeri Pahang dan kalau boleh share live ini beramai-ramai supaya lebih ramai lagi boleh dapat manfaat daripada perbincangan ilmiah kita pada hari ini nanti. Okey. Okey, saya ingin maklumkan juga di sini, untuk semua yang mengikuti sesi webinar pada hari ini, kita sediakan juga sijil penyertaan dan kita akan sertakan link kehadiran pada ruangan komen di penghujung sesi webinar nanti. Diharap anda semua dapat kekal bersama dengan kami dan nanti boleh isi link kehadiran pada ruangan komen yang kami sediakan. Okey? Jadi okey, seperti yang kita semua tahu dan kita sedang alami sekarang, kita masih lagi dalam medan peperangan melawan COVID. Kita masih belum menang lagi dan perjalanan kita masih lagi panjang. Jadi untuk webinar pada kali ini, tajuk yang dipilih adalah Makan Secara Sihat Memerangi COVID-19. Jadi untuk tajuk pada hari ini, kita akan bincangkan bagaimana amalan pemakanan yang sihat dan betul dapat membantu kita untuk melawan dengan COVID, musuh yang tak nampak dengan mata kasar tetapi telah mengorbankan banyak nyawa yang tak berdosa. Sehubungan itu, kami telah bawakan seorang panel jemputan khas yang sangat berpengalaman luas dan sangat berkepakaran untuk mengupas isu ini. Jadi saya ingin perkenalkan bersama-sama dengan saya pada hari ini Dr. T. E. Siong, Presiden Persatuan Pemakanan Malaysia, selaku juga pengerusi Jawatan Kuasa Pemandu Bulan Pemakanan Malaysia. Doktor, apa khabar doktor? Baik, Harashida. Okey, doktor sihat Salam, saya sehat, ya. Sihat, okey. Memandangkan keadaan okeylah. Tapi salam juga kepada semua yang mengikuti sesi ini. Okey, so saya mewakili Jabatan Kesihatan Negeri Pahang. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Dr. T. E. Siong kerana sudi menerima jemputan kami untuk sesi webinar pada hari ini. Okey. Jadinya sebelum saya mulakan lagi sesi ini, satu lagi pengumuman. Untuk sepanjang sesi webinar ini, kita buka ruangan komen untuk soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan lah. Jadi sekiranya ada apa-apa soalan yang ingin dikemukakan berkaitan dengan topik yang kita bincangkan pada hari ini. So, tuan-tuan dan puan-puan boleh tinggalkan soalan di ruangan komen dan saya akan cuba baca nanti pada penghujung sesi webinar semasa sesi Q&A nanti ya. Alright, so doktor boleh kita mulakan kita punya soal Silakan, sekarang, Rashida. Silakan. Okey, soalan pertama saya adalah soalan umum saja ya doktor. Kita ni dekat, macam saya bagi tahu tadi, kita ni dekat Malaysia telah berada dalam tempoh PKP dalam satu tempoh yang panjang. Dah lebih kurang setahun 7 bulan dah kita berada dalam situasi PKP ini, dalam situasi pandemik ini. Dan kita pun sebenarnya tak jangka rupanya kita akan berada dalam situasi ini dalam satu tempoh yang panjang. Jadi fasa yang panjang ini mungkin menyebabkan kita punya mungkin menyebabkan ada perubahan dalam kita punya kehidupan. Okey, jadi soalan umum saya yang pertama kepada doktor, apa yang doktor nampak? Adakah PKP ini memberi kesan yang besar terhadap corak pemakanan ataupun trend pemakanan rakyat Malaysia? Ada tak apa-apa perubahan ketara yang doktor dapat perhatikan? Ya, Harashida, memang keadaan ini memang menjadikan ya, dan banyak berkesan, membawa banyak kesan buruk kepada orang ramai di Malaysia ya, dan banyak penukaran cara hidup telah berlaku dalam tempoh ini. Saya rasa pandemik ini telah membawa pertukaran corak pemakanan yang signifikan, yang banyak juga ya. Bagi sebahagian orang ramai, mereka telah menukar corak makanan mereka ke arah yang lebih baik ya. Mereka masak di rumah lebih sering, mereka pilih
bahan yang lebih sehat. Mereka gunakan cara masakan yang lebih sehat, ya. Sebab mereka tahu bahawa masakan di rumah adalah lebih berkhasiat, lebih sehat, ya. Makanan di luar biasanya tinggi dengan kandungan garam, minyak dan juga gula, ya. Dan apalagi pilihan yang lebih sehat adalah kurang di luar, ya. Sementara waktu itu ada juga pula sebahagian orang yang tidak hirau tentang kepentingan pemakanan dalam tempoh ini, ya. Mereka terus bergantung kepada memesan makanan dari luar. Mereka tak boleh keluar, kan, memesan makanan dari luar, take away food lah, ya. Tidak ada aktiviti fizikal, ya. Dan manakala banyak makanan ringan, memakan banyak makanan ringan yang kurang sehat, golongan ini akan mengalami pemakanan yang tidak seimbang, ya, dan mungkin melebihkan berat badan mereka dan juga obesiti. Dan dengan ini meningkatkan risiko terhadap penyakit tidak berjangkit, iaitu NCD, non-communicable diseases, misalnya obesity, diabetes, penyakit jantung dan kanser seperti Rasida katakan tadi, ya. Saya rasa ada lagi satu golongan masyarakat yang tidak cukup makanan disebabkan pandemik telah membawa kesan yang buruk kepada orang seperti status ekonomi yang rendah bagi golongan masyarakat ini. Orang hilang kerja, ya, ramai orang hilang kerja, hilang upaya untuk membeli makanan yang minimal untuk kesihatan. Mereka lah yang perlu bantuan dari kita semua. Kalau tidak, kesihatan mereka akan terjejas. Khasnya kanak-kanak, ya, kekurangan pemakanan akan membawa kesan buruk kepada kanak-kanak, ya, dan pada masa hadapan kanak-kanak itu akan dapat kesan yang sangat buruk terhadap pertumbuhan, ya, fizikal ataupun mental mereka, ya. Saya rasa ketiga-tiga corak senario corak pemakanan ini dapat dikesan di kalangan masyarakat kita, Rasida. Okey, terima kasih doktor. Jadi maksudnya sebenarnya macam doktor cakap tadi, saya ulang balik, memang ada tiga kategori yang terkesan. Ada yang menjadi lebih baik, ada yang menjadi lebih tak baik, tapi yang kita risaukan juga yang tiada pilihan, PKP memberikan kesan kepada ekonomi dan menyebabkan mereka kekurangan bekalan makanan. Jadi yang ini kita memang kena bersama-samalah tengok masyarakat kita macam mana kita boleh bantu golongan ini. Kalau boleh kita tak mau sampai ada orang yang tak ada makanan kerana disebabkan oleh pandemik ini. Okey. Jadi untuk soalan seterusnya doktor, kita akan fokus terus kepada tajuk kita pada hari ini, iaitu tajuk COVID. Okey, kita akan tengok apa kaitan COVID dengan pemakanan ni. Okey, jadi sekarang ni kalau kita tengok jangkitan COVID sangat meluas. Coronavirus memang sangat dekat dengan kita. Kita boleh dapat COVID dekat mana-mana pun. Semua orang, setiap daripada kita adalah berisiko untuk dijangkiti. Jadi sekarang kita tak ada cara lain lagi selain daripada kita kena jaga diri kita sendiri. Kita yang kena kukuhkan benteng pertahanan diri kita sendiri. Okey, selain daripada vaksin, kita kena jaga kesihatan diri kita sendiri. Macam kita yang sihat ni, macam kita yang masih sihat ini, kita fokus betul-betul kepada pencegahan COVID. Bagi yang tengah sakit, mungkin fokus mereka adalah untuk melawan COVID yang sedang berada dalam badan mereka. Dan juga bagi yang baru sembuh daripada COVID, fokus mereka adalah untuk proses pemulihan semula. Jadi soalan saya, doktor boleh terangkan, adakah amalan pemakanan yang sihat dapat membantu kita untuk mencegah ataupun melawan COVID? Silakan doktor. Ya, memang Rasida telah memberi gambaran yang betul, yang benar, ya. Secara terus, ya, pemakanan sihat memang dapat membantu dalam merendahkan beban dari COVID-19 ini, ya. Seperti kita semua tahu, COVID-19 ini disebabkan oleh suatu virus, ya, coronavirus. Jika ia masuk dalam tubuh seseorang, masuk dalam kita, ia akan attack ataupun serang sistem imun kita, ya. Seterusnya virus itu akan menyerang organ yang penting, misalnya paru-paru, jantung, ginjal dan seterusnya, ya.
So kita mesti mematuhi ataupun mengikuti SOP ya, arahan yang telah diberikan oleh pakar kesihatan awam seperti Rashidah katakan tadi, iaitu pakai pelitup muka ya bila keluar, kalau boleh jangan keluarlah ya, sering cuci tangan ya, ikuti penjarakan fizikal, dapatkan vaksin ya dan sebagainya. Tapi sekiranya virus itu dapat masuk dalam tubuh kita ya, individu yang ada sistem imun yang baik ya, yang lebih sihat akan dapat mempertahankan diri dengan lebih baik ya, dan akan mengalami kesan COVID yang lebih ringan. Mungkin tidak perlu masuk dalam hospital ya. Sebaliknya, seseorang yang ada sistem imun yang kurang baik ataupun lemah, beliau akan mengalami kesan yang lebih buruk. Mungkin dimasukkan ke dalam hospital untuk jangka masa yang lama, mungkin perlu dimasukkan dalam ICU ya, dan mereka menghadapi risiko kematian yang lebih tinggi. Itulah bezanya ya, seseorang yang dengan sistem imun yang lebih baik dan seseorang yang dengan sistem imun yang lemah ya. Dan untuk menguatkan sistem imun seseorang, pemakanan akan dapat membantu keadaan ini. Itulah sebabnya mengapa makanan secara sihat dalam tempoh pandemik ini amatlah penting, sangatlah penting ya, Rashidah. Okey, so macam doktor cakap tadi, amalan pemakanan sihat memang akan bantu kita untuk menguatkan kita punya sistem imuniti badan. Okey, now kita nak fokus lebih mendalam lagi apa yang doktor maksudkan dengan makanan yang boleh membantu untuk meningkatkan imuniti badan kita, ataupun dalam bahasa mudahnya, boleh tak doktor terangkan macam mana sebenarnya amalan pemakanan yang sihat dan betul tu boleh bantu kita untuk kuatkan kita punya benteng pertahanan badan kita supaya kita tak dapat serangan COVID yang teruk tadi, untuk menguatkan sistem imuniti badan kita. Okey. Ya, so kita fokuskan lagi ya, apakah aspek pemakanan yang dapat membantu sistem imun seseorang individu itu ya. Dan saya rasa ada 3 aspek yang saya boleh ringkaskan di sini, saya highlightkan di sini ya. Pertamanya, kita perlu meningkatkan kesihatan usus kita, ataupun kita sering katakan gut health ya, gut health seseorang. Sistem usus kita semua tahu ya, penting untuk mencernakkan makanan, memecahkan makanan yang kita ambil ya, lunch yang kita ambil tadi, dinner yang kita ambil tadi ya, memecahkan makanan itu, mengeluarkan nutrien yang terkandung dalamnya, dan sistem usus kita akan menyerap semua nutrien dan hantar kepada keseluruhan tubuh badan untuk digunakan ya. Tapi sistem usus memainkan peranan yang lebih penting lagi daripada itu. Mungkin orang ramai tidak tahu bahawa sebanyak 80% sistem imun ada ditumpukan dalam sistem usus kita. Ini adalah tergantung kepada sekumpulan mikroorganisma yang ada di dalam usus kita, dan organisma ini dikatakan mikrobiota. Ia mengandungi beribu-ribu mikroorganism ataupun banyak bakteria, beribu-ribu bakteria yang dikatakan mikrobiota, dan untuk menjaga kesihatan mikrobiota ini, diet yang sempurna adalah amat penting. Ya, di situlah cara makan sihat adalah penting untuk meningkatkan kesihatan usus kita. Aspek kedua yang saya boleh meringkaskan di sini adalah mendapatkan beberapa nutrien yang penting untuk sistem imun. Banyak nutrien diperlukan, tapi kita boleh highlightkan beberapa nutrien yang sangat-sangat penting ya. Misalnya protein amat penting. Satu lagi, beberapa vitamin dan zat galiat ataupun mineral seperti vitamin C, vitamin A, vitamin D, zinc dan besi ya, zat besi ya. Ada juga satu fatty acid, lemak asid poli tak tepu ya, polyunsaturated fatty acid
itu fatty acid ini adalah juga penting untuk semua nutrien ini adalah penting untuk membina suatu sistem imun yang sehat, ya. Dan mereka adalah penting untuk membina dan mengekalkan sistem imun yang sehat. Aspek ketiga, ya Rasida, adalah supaya kita mendapatkan antioksidan yang cukup. Antioksidan adalah satu jenis nutrien yang didapati dari sumber pertumbuhan ataupun phytonutrien. Phyto bermaksud pertumbuhan, ya, plant nutrien, ya. Tubuh badan kita biasanya akan kumpul free radical ataupun radikal bebas. Dan radikal bebas ini kita boleh dapat misalnya apabila kita didedahkan kepada asap rokok, ya, ataupun asap toksik yang dikeluarkan daripada kilang, ya, ataupun kereta, ya, exhaust pipe, ya. Semua free radical ini kalau kumpul dalam tubuh kita akan merosakkan sel-sel tubuh kita, dan dengan itu akan membawa banyak penyakit kepada tubuh kita. Di situlah kita perlu antioksidan untuk menetralkan free radical ini, dan dengan itu mencegah sel-sel kita daripada dirosak oleh radikal bebas ini, ya. Dan di situlah kita mesti dapatkan antioksidan yang cukup untuk mengurangkan radikal bebas yang selalu kumpul dalam tubuh badan kita, ya. Jadi tiga aspek ini saya fikir amatlah penting untuk menjaga ataupun meningkatkan status sistem imun kita, ya, Rasida. Okey, so jadinya maksudnya ketiga-tiga aspek tadi tu, bagaimana seseorang tu sebenarnya, boleh doktor jelaskan sikit lagi macam mana seseorang itu boleh dapat memenuhi ketiga-tiga aspek yang doktor nyatakan tadi? Okey. Ya, okey, kita sebutkan tiga aspek tadi, dan soalan Rasida adalah di mana, ya, bagaimana kita akan dapatkan misalnya bantu untuk menguatkan sistem usus kita, ya, ataupun gut health kita, ya. Bagi ketiga aspek ini kita mesti mengambil satu diet harian setiap hari, ya, diet yang seimbang, yang dimakan dengan sederhana, ya, dan dengan pelbagai, ya. Jadi kita mesti adakan balanced diet, ditaken more in moderation, sederhana, ya, dan dengan variety dalam keadaan yang pelbagai. Jadi kita boleh ringkaskan sebagai balance, moderation, dan variety, ataupun kita beri nama BMV, ya. Kita boleh gunakan piramid makanan, ya. Kita mesti fahami piramid makanan dan gunakan piramid makanan untuk membantu kita untuk mengikut konsep BMV tersebut. Kita mesti memilih makanan yang di aras bawah, ya, piramid makanan itu, iaitu buah-buahan dan sayur-sayuran, dan makanan yang di atas piramid itu kita mesti mengurangkan makanannya, ya. Selain daripada itu, kita perlu juga ataupun boleh juga menggunakan piring sehat Malaysia untuk membantu kita mendapatkan hidangan yang sehat, yang sempurna bagi setiap hidangan, ya. Piramid makanan akan membantu kita untuk memilih makanan untuk setiap hari, manakala piring sehat akan membantu kita untuk mendapat satu hidangan yang sehat, ya. Kita bagi piring pula kita mesti ikut konsepnya suku separuh. Suku adalah untuk makanan berasal bersumberkan protein, misalnya daging, telur, ayam, ikan dan sebagainya. Suku lagi adalah untuk karbohidrat, makanan karbohidrat, misalnya nasi, ya, mie dan seterusnya. Separuh lagi, iaitu sebahagian besar piring adalah diisikan dengan buah-buahan dan sayur-sayuran, ya. Jadi gunakan piramid makanan dan piring sehat makanan untuk dapatkan konsep
memenuhi konsep BMV tadi, ya. Bagi menjaga kesihatan mikrobiota usus, menjagakan gut health, ya, sistem usus yang sehat, kita boleh juga mengambil makanan yang mengandungi probiotik ataupun bakteria baik, ya. Kita boleh dapat probiotik daripada makanan yang mengandungi probiotik, misalnya minuman susu culture, ya, minuman susu berkultur yang mengandungi bakteria baik, ya. Bagi untuk mendapatkan misalnya fiber yang sangat penting untuk menjaga sistem usus kita, kita mesti banyakkan lagi makanan sayur-sayuran, buah-buahan, ya, bijirin penuh, whole grain foods, ya, dan juga kacang, berbagai jenis kacang, legumes, ya. Mereka tinggi kandungan fiber, gentian, dan dengan itu kita dapat membina, ya, sistem usus kita, menjadi sistem usus kita berjalan dengan lancar setiap hari, ya. Bagi mendapatkan nutrien penting yang lain, yang saya sebutkan tadi, misalnya protein, vitamin, ya, mineral, asid lemak, kita perlukan pelbagai makanan mengikut konsep BMB. Kalau kita mengikut konsep BMB ini, kita akan dapat kesemua nutrien yang diperlukan untuk kesihatan usus, untuk membina sistem imun kita, dan juga kalau kita ambil makanan dengan probiotik, kita dapat menguatkan sistem usus kita, ya. Dan ikutilah konsep BMV. Itulah saya syorkan, Rashidah. Okay, panjang lebar ya ulasan daripada Dr. T, tapi dekat sini kita punya kesimpulan adalah sebenarnya yang paling penting untuk dijaga untuk imuniti ni adalah jaga kita punya sistem usus dekat dalam badan kita, sebab dekat situlah bermulanya, dekat situ kita punya pertahanan badan kita daripada penyakit. Jadi kalau kita punya usus baik, selalunya sistem pertahanan badan kita secara keseluruhannya akan baik juga. Dan ingat tadi konsep yang Dr. T sebut tadi, balance B, M dan V. Balance diet, ambil makanan yang seimbang, ambil food in moderation, ambil makanan sederhana, dan juga variety. Ambil pelbagai jenis makanan supaya kita dapat pelbagai jenis nutrien dalam kita punya hidangan seharian. Okey, jadi kita tengok kita punya viewer sekarang, kita dah berapa ya? Kita sudah ada lebih kurang dalam 142 viewer. Okey, jadi teruskan bersama dengan kami sehingga ke penghujung webinar. Kita ada banyak lagi soalan saya akan tanyakan. Terus siapa yang belum like dan follow, boleh klik button like dan follow, dan share live ini beramai-ramai supaya lebih ramai boleh dapat manfaat. Jadi kita berehat sekejap, kita tonton video yang disediakan. Okey, kita kembali semula ke sesi webinar. Okey, Dr. T masih ada? Ya, saya Okey. sudah. Okey. Okey doktor, kita tengok kalau sekarang di musim pandemik ni, kalau kita perhatikan dah ramai rakyat Malaysia dah mula start ambil pelbagai jenis suplemen on daily basis. Sekarang ni kalau tengok dekat pasaran pun macam-macam jenis suplemen, macam-macam jenis brand, macam-macam dosage keluar 500, 1000, 5000. Okey, so kalau tengok pun industri suplemen kita boleh cakap antara industri yang survive di musim pandemik ini. Okey, jadi kalau dan suplemen-suplemen ni pula datang dengan pelbagai klaim yang dikaitkan dengan COVID lah. Kebanyakannya macam tu. Jadi itu dapat mempengaruhi ramai orang yang memilih untuk mula mengamalkan pengambilan suplemen di musim pandemik ini. Jadi saya nak tanya pada pandangan doktor lah, adakah sebenarnya perlu ataupun tidak perlu untuk kita ambil suplemen ni tadi? Adakah dengan pengambilan makanan harian kita sebenarnya tidak cukup
untuk mencapai keperluan adakah pengambilan makanan kita seharian tidak cukup untuk mendapatkan semua keperluan nutrien yang sepatutnya diperolehi daripada pemakanan kita sahaja? Okay, boleh Doktor ulas sikit berkaitan ni? Ya, sudah memang benar, banyak klaim, banyak iklan telah dibuat untuk mengambil suplemen ya. Saya berpendapat bahawa tak ada bukti saintifik yang kukuh yang untuk menyokong seseorang itu mengambil suplemen untuk membenakan ataupun menguatkan sistem imun seseorang individu itu ya. Suplemen tidak disarankan untuk membantu meningkatkan status imun seseorang itu. Tiada pun satu suplemen spesifik yang dapat meningkatkan sistem imun kita ya. Bagi sesetengah orang mereka percaya bahawa mengambil suplemen misalnya vitamin C banyak iklankan ya dalam kuantiti yang tinggi, misalnya 1000 mg ya. Padahal kita semua hanya perlu 100 mg sahaja sehari vitamin C ya. Dan saya rasa kalau saya ulang balik ya, kalau kita mengambil satu diet yang balance ya, dan dalam kuantiti yang sederhana, dan kita memberi perhatian kepada variety, saya rasa kalau kita ikut konsep BMV ini, kita tak perlu ya mengambil bergantung kepada suplemen untuk membina sistem imun kita. Akan tetapi bagi golongan yang tertentu, ya misalnya warga tua, warga emas, ya wanita mengandung, ya ataupun pada masa tertentu seseorang itu mungkin kurang nafsu, ya untuk makan, mungkin mereka pada waktu yang tertentu perlu dapatkan sesuatu suplemen yang tertentu, yang spesifik, ya. Dalam keadaan seperti ini, seseorang itu perlu dapatkan nasihat dari seorang pakar pemakanan, ahli pemakanan ya ataupun pakar pemakanan supaya dapatkan maklumat tepat mengenai apakah jenis suplemen yang diperlukan dan kuantiti yang perlu diambil ya, dan berapa lama perlu diambil ya, bukan semata-mata dapatkan dari online ataupun dari orang penjual yang tidak not qualified lah, tidak not qualified untuk menjual ataupun memberi nasihat mengenai suplemen, pengambilan suplemen ini lah. Itu pandangan saya, Hasida. Okey, so ingat ya semua, Dr. T cakap tadi apa? Tidak perlu jika kita dapat tidak perlu ambil suplemen sekiranya kita boleh dapatkan semua nutrien tu daripada pengambilan makanan harian. Kalau kita tak ada masalah dengan kita bukan golongan berisiko, tak ada masalah, selera makan kita baik dan kita boleh makan pelbagai jenis makanan, dan sepatutnya kita memang boleh dapat semua nutrien yang badan kita perlukan daripada makanan harian kita sahaja Sebab kita pun takut ya. Ada juga setengah orang yang menggunakan suplemen sebagai mengganti hidangan utama seharian. Itu amat teruk sekali ya. Amalan itu harus dihentikan. Suplemen adalah untuk bertambah kepada hidangan utama seharian ya, bukan untuk mengganti. Jadi kalau kita skip breakfast, skip lunch dan fikirkan suplemen itu akan mengganti sarapan pagi ataupun lunch ya, itu akan amalan yang sangat tidak baik, yang sangat tidak digalakkan ya, Rasida. Okey, doktor. Tadi kita cakap pasal suplemen makanan. Okey, sekarang kita nak pergi satu lagi pada kepercayaan terhadap makanan-makanan pula. Makanan tertentu yang yang banyak juga orang dah share viral, orang share message semua tentang ada makanan tertentu yang dikatakan boleh melawan COVID. Macam contohnya banyak yang share message yang ramai yang share ni, pesakit-pesakit COVID dia ambil makanan tertentu ni lepas tu dia boleh sembuh pula. Contohnya macam tu lah. Jadi diorang percaya ada sesetengah makanan tertentu ini memberikan fungsi terapeutik which bila dia ambil makanan tu dia boleh sembuh pula daripada COVID. Jadi
Makanan tu makanan biasa je macam, bawang putih, halia, jintan, kunyit, macam itulah, honey. Jadi mereka mula percaya makanan-makanan ini ada fungsi terapeutik yang boleh membantu mereka untuk melawan COVID. Jadi boleh tak doktor terangkan sikit dari segi saintifik, ada tak sebenarnya memang betul ke makanan-makanan ni memang ada fungsi-fungsi tersebut macam tu? Okey, doktor terangkan dari segi sains lah. Okey. Ya, of course lah. Kita tidak boleh tergantung kepada emosi ya dan nasihat makcik di sebelah rumah dan so on lah. So tiada bukti saintifik ya yang dapat menyokong pengambilan makanan seperti Rashidah katakan tadi, halia, kunyit ya, dan rempah-rempah, pelbagai rempah lah, seperti sebagai satu pendekatan untuk melawan COVID ataupun mengubati COVID ya. Kepercayaan ini mungkin timbul kerana rempah-rempah ini mengandungi antioksidan yang tinggi ya. Kunyit dikenali sebagai banyak kandungannya antioksidan ya. Akan tetapi kita tidak boleh bergantung kepada hanya satu atau dua rempah atau makanan tertentu sahaja ya. Pelbagai makanan diperlukan untuk meningkatkan status imunnya. Kalau begitu senang kita tidak susah payah ya menderita dengan banyak kes-kes ya COVID di negara ini dan di seluruh dunia ya. Sebab sebenarnya tiada satu makanan pun walaupun rempah ataupun makanan apa yang dapat memainkan peranan untuk melawan COVID, mencegah ataupun mengubati COVID ya. Kita perlu mengambil diet yang sempurna secara keseluruhannya. Tak ada shortcut, tak ada magic bullet, magic pill ya. Kita boleh ambil untuk hilang coronavirus, bunuh coronavirus ya. Komen saya di atas tidak termasuk makanan herbal ya, yang mungkin yang sedang digunakan oleh sesetengah pengamal perubatan ya. Saya tidak ada kepakaran dalam hal ini dan kemungkinan besar ada sesuatu herbal yang mungkin boleh membantu dalam pengubatan COVID-19 ya. Saya tidak komen saya tidak termasuk makan herbal tadi ya. Itu saya pandangan saya, Rashidah. Okey, so maksudnya sebenarnya mungkin kita tak ada bukti yang konklusif lagi untuk menunjukkan makanan-makanan tu ada fungsi terapeutik tu. Mungkin perlu banyak lagi kajian untuk kita test, tak tahulah, mungkinlah sebab kita cubalah kan apa-apa cara pun sekalipun supaya kita boleh dapat kita masih lagi dalam perang melawan COVID. So jadi tengoklah apa yang kita boleh buat Okey, jadi kita tengok lagi viewer kita sekarang dah berapa. So kita sekarang ada, sekejap kita tengok ada 208 viewer. So harap anda semua terus kekal bersama kami. Tekan like dan follow Facebook page Jabatan Kesihatan Negeri Pahang dan boleh share live ini supaya ramai lagi boleh mendapat manfaat. Kita ada lebih kurang dalam setengah jam lagi masa untuk bersiaran. Jadi, saya ingatkan sekali lagi nanti bila link kehadiran keluar di ruangan komen, anda semua boleh isi link tersebut supaya kita boleh hantar e-certificate kepada semua yang mendaftar dan menyertai webinar kita pada hari ini. So, kita berhenti sekali lagi, kita saksikan video yang disediakan. Okey, kita kembali semula ke sesi webinar kita. Okey, jadi saya teruskan dengan soalan yang seterusnya, Dr. T Doktor, kita nampak setiap hari sekarang ni statistik dikeluarkan, angka kes memang tinggi, angka kematian pun semakin tinggi sekarang ni saban hari dilaporkan dan kita nampak sebenarnya kalau kita tengok
kita boleh nampak daripada statistik yang diberikan oleh KKM itu, kita nampak dengan jelas kadar keterukan COVID ini ataupun kadar kematian COVID adalah lebih tinggi pada golongan yang ada comorbidities yang lain. Contohnya mereka tu memang pesakit, ada penyakit-penyakit lain macam penyakit CVD, penyakit kardiovaskular yang lain. Contohnya mereka tu memang pesakit darah tinggi, memang pesakit kencing manis, memang ada sakit jantung. Jadi bila mereka ni dijangkiti dengan COVID, kadar keterukan mereka adalah lebih tinggi dan juga risiko kematian mereka juga lebih tinggi. Okey, jadi untuk golongan-golongan yang tersebut, kalau dia dah dijangkiti COVID, jangka masa pendek memang kita adalah untuk merawat mereka saja. Tapi sekarang ni kita kena tengok dalam jangka masa panjang pula. Anak-anak kita, adik-adik kita, generasi muda kita, mereka yang masih sihat tu. Jadi sebenarnya saya rasa kita punya plan jangka masa panjang adalah kita kena protect golongan-golongan ini supaya mereka jangan develop masalah CVD di peringkat awal. Tapi itulah untuk beri kesedaran mereka ni supaya amalkan makanan sihat di peringkat awal, nak suruh jaga kesihatan di peringkat awal tu. Macam mana sebenarnya kita nak sedarkan golongan-golongan muda ini ataupun anak-anak kita ni supaya mereka lebih sedar lebih awal tentang kepentingan menjaga kesihatan di peringkat awal ni, Doktor. Boleh Doktor ulas sedikit? Ya, Rasidah telah menimbulkan satu perkara yang amat penting ya. Sekarang kita melawan COVID-19 ya. Padahal penyakit tidak berjangkit NCD ya, non-communicable diseases telah Malaysia telah mengalami penyakit NCD ini untuk selama 20-30 tahun ya. Dan seperti Rasidah katakan tadi, kita mesti mencegah penyakit ini daripada attack ya ataupun menyerang generasi muda kita ya. Jadi memang betul bahawa orang ramai perlu sedar bahawa COVID-19 ini adalah kaitan rapat dengan comorbidity berkaitan dengan NCD tadi ya, penyakit kronik yang ada kaitan dengan diet dan pemakanan. Misalnya kanser, diabetes ya, penyakit jantung dan seterusnya. Bagi pesakit COVID-19 yang juga ada comorbidity ini ya, misalnya darah tinggi gula dengan gula, kolesterol tinggi dalam darah ataupun tekanan darah tinggi, mereka akan mengalami kesan atau simptom COVID-19 yang lebih teruk. Ya, mereka perlu dimasukkan ke dalam hospital ICU ya, dan kadar kematian di kalangan mereka ini adalah juga lebih tinggi bagi pesakit seperti ini ya, pesakit yang ada comorbidity ini. Oleh yang demikian, bagi pesakit COVID-19 ini, mereka perlu mengawal NCD mereka, status NCD mereka, kurangkan darah, tekanan darah tinggi, kurangkan paras kolesterol, paras gula dalam darah ya. Ubat yang diberikan oleh doktor mesti diambil secara teratur ya untuk mengawal NCD, faktor-faktor NCD ini ya. Bagi mereka yang tiada NCD ya, yang rupanya kononnya sehat ya, mereka perlu menjaga kesihatan dan mengelakkan dari penyakit NCD ya, khasnya golongan remaja dan orang-orang muda ya. Bagi kedua-dua maksud ini, penjagaan corak makanan secara sehat ya, mengikut makanan secara sehat dan juga amalkan corak kehidupan yang secara aktif physically ya, amatlah penting khasnya dalam tempoh pandemik ini ya. Rasidah. Okey, so nampaknya penting sebenarnya, memanglah ini mungkin kita punya peranan juga sebagai ibu bapa, peranan sebagai anggota kesihatan. So kita kena memang kita kena fokus banyak pada aktiviti pencegahan sebenarnya. Bila kita dapat cegah banyak risiko penyakit CVD ni, sebenarnya kita boleh membantu juga dalam kawalan COVID juga sebenarnya. Sebabnya macam kita tahu tadi kan, kalau orang tu datang dengan comorbidity, selalunya dia lebih teruk. Jadi bila seseorang yang lebih
sihat, yang tidak ada apa-apa masalah CVD yang lain, sebenarnya dia lagi tinggi chances untuk dia survive. So itu yang selalu kena ingatkan kepada anak-anak. Sebagai ibu bapa, kita sediakan makanan yang baik-baik untuk anak, so that semua anak-anak kita membesar dengan baik dan sihat. Okey doktor, sekarang ni adalah soalan yang saya terakhir selaku moderator sebelum kita pergi tengok Q&A yang ditanya oleh viewer kita. Okey, selaku doktor doktor selaku Presiden NSM Persatuan Pemakanan Malaysia, doktor mungkin boleh cerita sikit, introduce sikit NSM tu persatuan, macam mana, apa aktiviti yang NSM buat yang membantu kita untuk dalam menangani COVID ni. So mungkin doktor boleh cerita sikit pasal NSM? Terima kasih Rasida beri peluang kepada saya untuk memberi sedikit iklan mengenai Persatuan Pemakanan Malaysia ataupun Nutrition Society of Malaysia. Pertubuhan kami adalah satu non-profit organisation, pertubuhan yang tidak dapatkan keuntungan. Kami satu persatuan yang terdiri daripada ahli pemakanan dalam negara. Jadi ahli persatuan adalah kebanyakannya ahli pemakanan dan juga ahli dietetik, juga mungkin food scientist, doktor juga boleh menjadi persatuan kami. Ada dua objektif utama persatuan kami. Pertamanya adalah untuk menyebarkan ataupun meningkatkan sains pemakanan. Dan untuk mencapai objektif ini, kami adakan seminar saintifik, conference saintifik setiap tahun. Dan conference saintifik ke-36 akan diadakan bulan September nanti. 7 sampai 8 hari bulan September. Objektif kedua adalah untuk memberi maklumat ataupun menjedarkan kepentingan makanan secara sihat dan aktiviti fizikal kepada orang ramai. Misalnya melalui pelbagai aktiviti mempromosikan cara hidup pemakanan kepada orang ramai. Satu program yang besar setiap tahun kami adakan adalah Nutrition Month Malaysia ataupun Bulan Pemakanan Malaysia, dan sedang diadakan secara virtual. Kita tak boleh adakan fizikal Bulan Pemakanan Malaysia. Saudara-saudari boleh ataupun digalakkan untuk pergi just type Nutrition Month Malaysia 2021. Saudara-saudari boleh mengunjungi beberapa aktiviti, mengambil bahagian dalam berbagai aktiviti dalam Nutrition Month Malaysia ini. Thank you, Rasida. Okay, so boleh search semua dekat Facebook pun ada. Kita sedang berada dalam Bulan Pemakanan Malaysia. Ada pelbagai aktiviti sekarang. Jadi anda semua boleh search dekat Facebook. Lepas tu nanti boleh join apa-apa aktiviti yang dijalankan sana. Dan boleh juga interact dengan ahli-ahli NSM dekat dalam platform tersebut. So kalau ada apa-apa soalan berkaitan dengan pemakanan yang ingin ditanya, mungkin boleh ditanya menggunakan platform sana. Okay, jadi itu soalan semua yang saya ingin tanyakan. So kita akan cuba tengok sesi Q&A. Jadi saya akan, boleh saya cuba bacakan beberapa soalan yang dikemukakan oleh kita punya viewer pada hari ini. Okey, soalan pertama saya bacakan daripada Miss Jilani. Okey, saya adalah bekas pesakit COVID kategori 2. Saya ada persoalan, apakah sumber makanan yang terbaik sepanjang tempoh kuarantin, sebab bila tiada deria rasa dan bau sedikit sebanyak mengganggu corak pemakanan harian dia. Okey, so apa nasihat doktor pada pesakit yang hilang deria rasa dan bau ni? Apa yang diorang perlu lakukan? Ya, memang sukar kalau kehilangan sense of taste dan sebagainya. Jadi saya sarankan untuk juga cuba mengambil banyak lagi vegetables and fruit, sayur-sayuran dan buah-buahan. Cubalah mengikuti saranan yang saya berikan tadi, moderation, balance, moderation dan variety, dan meng-highlightkan, memberi kepentingan kepada makanan seperti sayur-sayuran, buah-buahan dan juga
whole grain, ya, bijirin penuh, dan juga ke kacang, ya, dan mengambil boleh mengambil susu, ya, susu yang telah difortifikasikan dengan pelbagai nutrien penting, vitamin dan mineral, ya. Boleh jumpa seseorang pakar pemakanan ataupun dietitian. Kalau perlu suplemen, ya, boleh diambil untuk satu jangka masa yang tertentu. Dalam keadaan seperti ini, mungkin beliau perlu suplemen makanan sebab dia tak ada nafsu, dia ada appetite, ya, tak ada a sense of taste, ya, untuk makanan, ya. Terima kasih, dah. Okey, harap menjawab soalan tadi Puan Miss Jilani tadi. Saya teruskan soalan yang kedua doktor. Okey, daripada Muhammad Faiz Haji Bacok. Doktor, apakah mikronutrien paling penting yang diperlukan oleh pesakit COVID untuk menguatkan sistem imuniti badan? Apakah sumber makanan yang kita boleh dapatkan mikronutrien berkenaan? Ya, Okey. okey. Tak ada satu nutrien yang amat penting, tapi ada beberapa nutrien yang saya boleh highlightkan, misalnya vitamin A, vitamin C, vitamin D, dan mineral seperti zinc, ya, dan iron, ya. Dan tidak perlu ambil suplemen kalau boleh nafsu seorang itu okey, ya. Kita boleh mengambil banyak sayur-sayuran, ya. Kita perlu mengambil pelbagai sayur-sayuran yang berwarna-warni, ya. Dan itu amat penting, ya, because warna-warna itu adalah sebabkan ada wujudnya phytonutrien dalam sayur-sayuran tersebut, dan phytonutrien ini boleh bekerja berfungsi sebagai antioksidan, ya. Jadi untuk pesakit yang sedang menyembuh dari penyakit itu, mungkin adalah lebih baik untuk banyakkan lagi makanan sayur-sayuran yang berwarna-warni, ya, dan dengan cara itu boleh dapat banyak mikronutrien. Tidak perlu bergantung kepada suplemen, ya, untuk mendapatkan mikronutrien tersebut. Banyak whole grains, ya, bijirin penuh juga kaya dengan mikronutrien dan juga kaya dengan phytonutrien tersebut, dan juga ke kacang banyak juga fiber dan juga mikronutrien yang terkandung dalamnya, ya. Jadi jangan lupa sayur-sayuran, buah-buahan, bijirin penuh dan juga ke kacangnya boleh kita banyakkan lagi makanan-makanan tersebut, ya. Maksud saya bukan hanya makan makanan ini, tapi perlu highlightkan ketiga kumpulan makanan ini. Okey, terima kasih doktor untuk jawapan itu. Yang bertanya berpuas hati. Sementara tu saya dimaklumkan Urus Setia telah letak link kehadiran di ruangan komen. Jadi semua yang menyertai webinar ini dah boleh mula mengisi borang kehadiran di sana. Isi details yang diperlukan. Okey doktor, saya teruskan soalan yang seterusnya daripada viewer kita. Nahans Nabilah, ada tak makanan yang perlu dielakkan? So tadi kita fokus banyak mungkin pada makanan apa kena ambil. So sekarang yang perlu elak pula untuk ni. Okey, sila doktor. Bagus pula soalan itu, ya. Kita highlightkan apa yang perlu diambil. Lupa nak kata apa yang perlu elakkan, ya. Jadi saya ingat kalau makanan yang tinggi lemak kita perlu elakkan, ya. Makanan yang tinggi lemak, fatty foods, makanan yang digoreng, ya, itu perlu dielakkan sebab makanan seperti itu akan mengganggu pencernaan kita, akan mengganggu kesihatan usus kita. Kalau sistem usus kita terganggu, sistem imun kita juga terganggu, ya. Seperti kita katakan tadi, sebanyak 80% sistem imun ada tertumpu dalam sistem usus kita, ya. Jadi makanan yang terlalu banyak lemak, minyak, ya, perlu dielakkan. Dan satu lagi, makanan yang tidak seimbang, ya. Hanya satu kumpulan makanan saja. Misalnya hanya tinggi dengan protein, sedikit karbohidrat, tak ada sayur langsung, ya. Jadi makanan yang tidak seimbang, ya. Makanan yang tinggi garamnya akan memburukkan keadaan hipertensi seseorang itu, tekanan darah seseorang tinggi itu, tekanan darah seseorang itu, dan akan membawakan
ataupun meningkatkan risiko kepada comorbidity yang kita sebutkan tadi. Risiko NCD kita katakan tadi ya. Jadi makanan yang tidak seimbang, makanan yang tinggi dengan minyak, lemak, tinggi dengan gula dan tinggi dengan garam perlu dielakkan juga ya. Okey. Okey, saya nak tanya satu lagi soalan doktor daripada Samzaiji pula. Soalan dia, bagaimana dengan probiotik suplemen untuk kesihatan usus? Sebab probiotik ni mungkin nampak macam tak ramai orang ambil, jadi perlu ke pengambilan suplemen untuk probiotik ni? Okey, mungkin doktor ulas sikit. Okay. Probiotik ada juga dikenali sebagai bakteria baik. Ya, jadi usus kita ada beribu-ribu, millions of trillions of microorganism, organisma yang begitu kecil dinamakan mikroorganisma. Ya, dia merupakan bakteria yang baik dan juga yang bakteria yang tidak baik. Ya, mereka hidup dalam tubuh badan kita, khasnya dalam usus dan juga usus besar kita. Ya, kalau sistem mikrobiota itu, semua bakteria itu hidup dengan baik, ya, sistem usus kita akan berjalan dengan lancar, ya, dan kita boleh dapatkan sistem imun yang baik. Kalau sebaliknya, bakteri yang kurang baik menjadi lebih daripada bakteri baik, ya, sistem usus kita akan terganggu. Dan dengan itu, sistem imun akan diganggu. Jadi, adalah baiknya kalau kita mengambil makanan yang mengandungi probiotik, bakteri baik, ya. Dan di mana kita boleh dapatkan probiotik ini? Ada makanan tradisional yang difermentasi, ada mengandungi bakteri baik. Dan kalau kita pergi cari dari segi komersial, produk komersial, banyak juga makanan ataupun minuman yang mengandungi probiotik. Misalnya minuman susu berkultur, cultured milk drink, ya, dengan ditambahkan probiotik. Ini boleh dimakan untuk menambahkan lagi bilangan bakteri baik dalam tubuh badan dan dengan itu meningkatkan kesihatan sistem usus kita dan dengan cara itu meningkatkan kesihatan sistem imun kita, ya. Jadi kita boleh mengambil probiotik ini setiap hari dalam kuantiti yang sesuai, ya. Misalnya mungkin 3 botol sehari ataupun yogurt, ya, yang mengandungi probiotik. Satu lagi saya perlu tambah, kita perlu baca label, memastikan bahawa produk itu mengandungi probiotik yang hidup, live cultures dalam probiotik itu, ya. Kalau tak ada live culture, produk itu tidak boleh dinamakan probiotik, ya. Jadi boleh mengambil probiotik setiap harian dan tiada bahayanya. Sebaliknya akan membawa manfaat kesihatan kepada kita untuk membantu sistem usus dan sistem imun kita. Sorry, panjang lebar, ya. Okey, saya harap yang bertanya tadi berpuas hati. Jadi saya rasa kita cuma ada masa itu saja untuk sesi Q&A. Sekali lagi saya ingatkan kepada semua yang menyertai webinar pada hari ini, sila isi link kehadiran supaya anda semua dapat menerima sijil e-certificate daripada Jabatan Kesihatan Negeri Pahang. Okey, jadi jika ada lagi apa-apa soalan yang anda ingin kemukakan, boleh saja tinggalkan ruangan komen. Kita boleh jawab kemudian kerana live Facebook ini akan ada di dalam Facebook page Jabatan Kesihatan Negeri Pahang dan boleh ditonton semula pada bila-bila masa, dan sekiranya ada soalan apa-apa yang kemudian untuk disoal, kami akan menjawab di ruangan komen di ruangan Facebook tersebutlah. Okey. Jadi hanya boleh saya pesan sedikit, ya. Okey, doktor boleh. Akhir, ya. Ya, saya harap orang ramai perlu mementingkan, ya, cara makanan kita, cara hidup kita. Pemakanan adalah satu aspek penting dan satu lagi adalah aktiviti fizikal penting, ya. Jadi kita mesti percaya bahawa corak pemakanan adalah penting, amat penting untuk mengelakkan daripada NCD, ya, dan juga boleh
bantu kita untuk meringankan beban COVID-19. Yeah. Thank you very much. Okey, Terima terima kasih kasih banyak-banyak semua. kepada Dr. T. Ingat semua kita semua masih belum menang lagi dalam peperangan melawan COVID ini. Kalau kita jaga amalan pemakanan yang baik, kita mungkin boleh membantu untuk mengurangkan risiko daripada badan kita mendapat jangkitan yang teruk. Okey, jadinya terima kasih, ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Dr. T. Ee Siong yang sudi bersama-sama dengan kita pada sesi webinar pada hari ini. Jadi dengan itu sebenarnya kita telah pun berada di hujung sesi webinar. Saya ingin memohon maaf sekiranya ada kekurangan daripada saya selaku moderator sepanjang saya mengendalikan sesi webinar ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak Dr. T. Ee Siong. Harap kita boleh bekerjasama lagi di masa di sesi webinar-webinar yang akan datang mungkin. Okey, dan saya ucapkan juga terima kasih banyak-banyak kepada semua kru belakang tabir yang bersama-sama menjayakan sesi webinar kita pada hari ini, dan terima kasih kepada semua viewer yang setia daripada awal kekal bersama kami sehingga ke hujung webinar ini. Ada berapa viewer kita sekarang? 186. Terima kasih kepada semua. Harap anda semua mendapat manfaat daripada sesi webinar yang kita jalankan ini. Jadi, sehubungan dengan itu, saya tamatkan webinar ini di sini. Saya Harashidah binti Muhammad Irani mengundur diri. Terima kasih semua. Jumpa lagi dalam sesi webinar yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.